Hai, kembali lagi bersama saya di OK Channel. Kisah yang saya nak sampaikan kali ini mengenai seorang gadis ataupun wanita yang sering kali nak terlelap, tertidur, ada saja yang mengganggu dengan berbisik. Jangan tidur. Jangan tidur. Pada tahun 2009, ada seorang wanita ataupun gadis yang bernama Omera. Bukan nama sebenar. Baru tamat SPM, lalu Omera ni berniat nak bekerja sambilan di sebuah mall. Dan waktu bekerja Omera ni dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Jadi, macam biasa, kalau kerja mesti majikan bagi cuti sehari dalam seminggu. Omara ni dibagi jadual cuti pada hari Jumaat. Bermakna Omara balik kerja malam hari Khamis, malam Jumaat. Nak dijadikan cerita, lebih kurang jam 11 malam, Omara baru keluar dari mall dengan keadaan badan yang sangat penat. Tambah lagi Omara ni baru pertama kali datang bulan. Kita kalau datang bulan mesti letih, lesu, rasa nak baring je kan. Tambah lagi Omara ni bekerja balik malam pula tu. Omara pun berjalan menuju stesen bas untuk balik ke rumah. Tapi sesuana malam itu rasa lain sikit. Tambah lagi keadaan sunyi, cuaca agak mendung tapi belum hujan. Angin meniup sepoi-sepoi membuatkan Omara rasa mengantuk sangat. Omara naiklah sebuah bas yang penumpangnya tidak ramai macam hari-hari yang biasa. Bayangkan kalau kita seorang-seorang balik malam-malam naik bas, kita sampai kat stesen bas, kita tengok sunyi, sepi. Tak tahu nak bayangkan keadaan macam tu. Seram. Okey, kita nak jadikan cerita. Tetapi rasa angin yang seakan-akan meniup ke arahnya membuatkan Omara rasa nak terlelap. Biasalah kalau kita kena tiup angin, kita rasa macam mengantuk, nak tidur kan. Dia melihat ada seorang makcik separuh umur menaiki bas, dan makcik itu duduk di kerusi sama baris dengan Omara. Maksudnya duduk di seberang Omara lah. Macam tu posisinya kan. Cuba korang bayangkan je lah. Dijadikan cerita, Omara tidak terlalu kisah sebab dia ngantuk sangat. Rasa nak tidur, rasa ada benda yang berat bergayut kat kelopak mata dia ni. Omara terlelap lagi dan tiba-tiba dia terdengar ada bisikan mengatakan, "Jangan tidur." Lantas Omara terbangun dan terduduk sambil mencari-cari dari mana datangnya suara itu. Kalau kita di tengah macam tu, tegah macam tu, terperanjat. Adalah seramnya. Berdiri bulu romaku. Kita balik lagi kepada cerita Omara tadi. Ternyata makcik itu yang berbisik. Bila Omara melihat ke arah makcik itu,
sedang tersenyum ke arah Omara. Tapi senyuman makcik itu lain macam. Bayangkanlah, seram pula aku. Jadi Omara balas senyuman dan terus tak nak tidur dah. Duduk tegak macam tu. Sampai di stesen bas berikutnya, Omara ni terpaksa mencari kenderaan lagi untuk sampai ke rumahnya. Bermakna Omara ni kena naik 2 kenderaan dari Terminal 1 pergi Terminal 2. Terminal 2 baru sampai rumah. Macam tu. Jadi Omara pun naik van sewa untuk pergi ke rumahnya. Jadi van sewa yang dinaiki oleh Omara ini sepi, tak ada penumpang. Bayangkan kalau malam-malam van, lepas tu kawasan lagi sunyi, tak dapat bayangkan. Cuma dia 1 orang je penumpang. Mungkinlah dah malam kan, orang pun semua dah balik. Jadi sunyi sepi lah keadaan tempat tu. Orang pun kurang lah naik kenderaan. Omara memilih tempat duduk rapat dengan jendela. Dan bila dia memilih untuk duduk jendela, dan yang peliknya, Omara terpandang makcik mirip penumpang bas dengan dia tadi. Kenapa makcik tu naik van pula? Pelik. Makcik itu masuk van sewa dan duduk di sebelah Omara. Tapi Omara tak menghiraukan makcik itu. Mungkinlah kerana penat kot. Jadi dia duduk diam. Singkat cerita, Omara rasa mengantuk sekali dan tertidur dalam van. Dan lagi dia mendengar bisikan mengatakan, "Jangan tidur." Bisikan kedua ini membuat Kak Omara ni terkejut dan meremang. Sambil matanya melilau memandang dari mana datangnya bisikan itu. Dia terpandang makcik yang tadi duduk di sebelahnya, dan sama juga makcik itu tersenyum. Omara pun membeliakkan matanya supaya tidak tidur dan duduk tegak. Tetapi mungkin kerana terlalu penat sangat, Omara ni sampai dia tak sedar dia terlelap lagi. Omara. Dan bila dia bangun kali kedua, dia terperanjat. Van yang dinaiki Omara tadi dah penuh. Ramai sangat penumpang. Yang peliknya, dia rasa dia tidur sekejap je. Dalam 10 minit adalah. Sambil Omara melihat jam tangannya. Dan macam kebingungan lah tu. Kebingungan. 1001 macam perasaan yang ada dalam pikiran Omara sekarang. Dan ketika itu, coba kita bayangkan kawan-kawan, kita tidur sekejap sekali, kita bangun, kita tengok orang ramai dekat dalam van. Padahal tadi kosong. Dari mana datang dia orang semua tu? Seram, peliknya. Penumpang itu semua berpakaian biasa macam manusia biasa, macam kita juga. Tapi banyak tapi lagi nih. Omara merasa semua badan dia berpeluh dan bulu romanya berdiri serta-merta. Kerana semua penumpang itu duduk tegak dan cuma diam dan tidak bergoyang. Bercakap pun tak, cuma pandang ke depan je. Apa yang dilihat ke depan tu? Gerak-gerak pandang kiri kanan pun tak.
Omara kuatkan semangat dan malas mempedulikan semua itu. Dan bila Omara mahu turun, Omara bersentuhan dengan penumpang yang ada duduk dalam van itu. Karena van itu penuh, jadi dia terpaksa berjalan dari tempat duduk dia ke pintu depan van, dan disitulah dia mula bersentuhan dengan mereka. Yang peliknya, badan mereka semua sangat sejuk. Cuba korang bayangkan situasi macam tu, sentuh kawan sebelah tu, sejuk tak? Takut bukan orang. Saja je. Nak dijadikan cerita, saat Omara memberi duit tambang kepada pemandu, tangan pemandu terasa sejuk bila bersentuhan dengan tangan Omara. Sejuk banget sih. Betul ke bahasa Indonesia aku ni? Dah ke Indonesia dah aku ni. Okeylah, kita abaikan bahasa tu. Omara cepat-cepat berjalan menuju ke lorong rumahnya. Langsung Omara mengeluarkan telefon dan lalu menelefon bapaknya untuk menjemput, kerana lorong menuju ke rumahnya itu lebih boleh dikirakan menyeramkan jugalah. Tapi bapak Omara ni tidak mengangkat telefon. Omara masih mengingati kejadian yang dialaminya tadi. Kesian Omara ni ya. Kalau aku memang takkan kerja sampai lewat malam macam ni. Lagi-lagi dah melalui lorong-lorong lagi tu. Dan tak baik untuk kita perempuan. Lagi-lagi seorang gadis macam Omara ni. Berjalan malam-malam. Balik kerja lagi. Tiba-tiba gerimis pun turun. Buat suasana malam makin menyeramkan dan mencengkam. Omara gagahkan juga berjalan-jalan sambil menelefon bapaknya. Omara merasa keadaan malam itu tidak baik. Hatinya berdegup kencang. Telinga panas dan bulu roma tegak semua. Penat lagi datang bulan kali pertama. Dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba Omara melihat satu susuk tubuh Kak Kunti terbang dalam 2 meter mendekatinya. Dengan baju putih yang lusuh, rambutnya mengurai, tak terurus gitu. Makhluk itu menatap Omara dengan tajam sekali. Omara terus kaku dan tangan macam dah dirantai, tak boleh bergerak. Dan Omara berusaha berdoa sambil menggerakkan badannya. Langsung mencampai handphone menghubungi bapaknya. Syukurlah pada saat itu panggilannya diangkat oleh bapaknya. Sambil menangis Omara, "Bapak, di mana? Dari tadi aku kok tak jawab." Bapaknya lalu menjawab, "Bapak dari tadi menunggu Omara balik dan panggilan dari Omara. Tinggal di sana, bapak segera datang." Dan Omara melihat bapaknya berlari-lari menuju ke arahnya, lalu membawa Omara balik. Sampai saja di rumah, Omara disuruh membersihkan dirinya. Sesudah Omara mandi, ibunya memberitahu neneknya meninggal dunia. Omara yang mendengar kabar itu pun lalu tersentak, dan makcik-makcik yang tidak menyuruhnya tidur di bas itu adalah arwah neneknya yang memberitahu neneknya sudah meninggal dunia. Tapi kenapa Omara tidak mengenal nenek dia? Mungkin sebab dia terlalu takut tadi, dia pun tak kisah sangat lah. Omara baru menyadari hal itu. Okey kawan-kawan, sampai di sini saja cerita horor kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan butang loncengnya sekali ya. Bye bye.